Okay, Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah pagi ni saya akan kongsikan berkenaan dengan satu tajuk yang kita bincangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 142 sehingga 145. Surah Al-Baqarah ayat 142 hingga 145, iaitu berkaitan dengan peristiwa yang besar dalam sejarah Islam, iaitu peristiwa pertukaran arah kiblat. Pertukaran arah kiblat. Dalil ataupun kisahnya kita dapat dekat mana? Kita dapat daripada surah Al-Baqarah ayat 142 dan 143, 144, 145. Dekat situlah kisah berkenaan dengan pertukaran arah kiblat dalam sejarah Islam. Jadi kalau kita tengok dalam surah Al-Baqarah ayat 142, Allah sebut yaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Kisah ni tentang orang Yahudi ni ketika mana Nabi SAW sampai sahaja ke Madinah, Nabi mengadakan solat, Nabi buat masjid, Nabi solat, dan Nabi menghadap ke arah Baitul Maqdis. Selepas sahaja dapat perintah solat daripada Allah, Nabi solat ke arah Baitul Maqdis. Seperti mana sedia maklum, ketika mana Nabi di Makkah, Nabi menghadap arah Kaabah. Itu masa sebelum hijrah. Lepas hijrah, Nabi menghadap ke arah Baitul Maqdis pada awalnya ketika mana Nabi berhijrah ke Madinah. Kemudian bila Nabi menghadap ke Baitul Maqdis tu, orang Yahudi pun memperlekehkan apa yang Nabi buat. Orang Yahudi mengatakan agama mereka ni benar. Sebab apa orang Yahudi kata agama dia benar? Sebab Nabi pun arah solat ke arah kiblat yang sama macam diorang. Yahudi kata agama kami betul lah maksudnya. Sebab tu Muhammad pun menghadap arah kiblat kepada Baitul Maqdis sama macam orang Yahudi. Sebab tu dalam surah Al-Baqarah ayat 142 ni Allah kata akan berkata orang-orang yang kurang akalnya, iaitu orang-orang Yahudi ni. Dia kata kenapa kau pun sembah arah kiblat yang sama macam orang Yahudi, iaitu Baitul Maqdis. Selepas daripada tu, kalau kita tengok ayat 143, 144 dan 145, dalam ayat 144 Allah sebut waqad nara taqalluba wajhika fis sama'. Setiap hari Nabi SAW berangkat tangan berdoa kepada Allah supaya diubah semula arah kiblat ke arah Kaabah. Setiap hari Nabi berdoa untuk mengubah arah kiblat ke arah Kaabah. Peristiwa ni berlaku selepas hijrah. Ada mengatakan pada bulan Syakban. Jadi bila Nabi SAW berdoa pada Allah, ya Allah, kau tukarlah semula arah kiblat daripada Baitul Maqdis ke Masjidil Haram, Kaabah, maka Allah perkenankan doa Nabi SAW. Yang ni ringkaskan cerita dia. Allah perkenankan doa Nabi, dan Nabi satu hari tu Nabi solat asar. Ini sejarah dia. Waktu bila pertukaran arah kiblat itu, waktu Nabi solat asar di sebuah masjid namanya Masjid Quba. Masjid Quba, solat asar. Waktu tu Nabi sedang solat ni. Nabi tengah solat, turun wahyu. Allah suruh tukar arah kiblat ke Kaabah. Awalnya Nabi arah ke Baitul Maqdis. Tengah solat, Allah arah tukar kepada Kaabah. Dalam waktu solat itu Nabi tukar arah kiblat daripada Masjidil Aqsa ke arah Kaabah. Waktu solat. Waktu solat tu Nabi tukar arah kiblat daripada Masjidil Aqsa ke Kaabah.
sedang solat. Maka waktu itulah pertukaran arah kiblat berlaku pada waktu asar, solat asar di Masjid Quba. Ataupun masjid itu digelar sebagai Masjid Qiblatain. Kalau siapa-siapa yang pernah pergi haji ataupun umrah, kita akan ziarah satu masjid namanya Masjid Qiblatain. Qiblatain tu maksud dia masjid dua kiblat. Masjid dua kiblat. Kenapa disebut masjid dua kiblat? Kerana pada awalnya Nabi menghadap ke arah Masjidil Aqsa, kemudian Nabi ubah ke arah Masjidil Haram, Kaabah. Sebab tu dikatakan masjid itu Masjid Qiblatain. Masjid dua kiblat. Jadi kalau pernah pergi ataupun umrah ataupun haji, waktu itulah berlakunya peristiwa pertukaran arah kiblat pada tahun kedua Hijrah, bulan Syakban. Bulan Syakban, tahun kedua Hijrah. Selepas saja Nabi berhijrah ke Madinah, selama 17 bulan, Nabi menghadap ke arah Masjidil Aqsa. Lepas 17 bulan, bulan Syakban, tahun kedua Hijrah, Nabi arah ke Masjidil Haram, Kaabah. Peristiwa tu tercatat dalam sejarah Islam, berlaku pada zaman Nabi dan ada ditulis kisahnya di dalam Al-Quran pada ayat 142 sehingga 145 surah Al-Baqarah. Jadi kita boleh baca dan kita boleh faham serta hayati kisah pertukaran arah kiblat tu dalam surah Al-Baqarah. Itu kisah dia lah, kisah asal dia, riwayat asal dia. Banyak lagi riwayat-riwayat yang lain kata itu lebih kurang sama je cerita dia. Sebab tu Islam ni sangat menitik beratkan dan juga mengambil berat tentang Palestin, isu Palestin yang berlaku sekarang, yang mana terdapatnya di situ Masjidil Aqsa. Itu adalah arah pertama, arah kiblat pertama umat Islam. Pada awalnya umat Islam menghadap ke arah Masjidil Aqsa. Jadi sebab tu kita sangat pelihara dan jaga Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa terutamanya di Palestin. Sebab itu kiblat Islam yang pertama. Jadi kalau mereka dapat tawan tempat itu, maka hilanglah kiblat kita yang pertama, iaitu Masjidil Aqsa. Okey, itulah serba sedikit huraian ataupun kisah tentang pertukaran arah kiblat yang mana diceritakan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah dan juga ditafsirkan oleh para alim ulama, antaranya tafsir At-Tabari. Kalau rajin boleh buka tafsir At-Tabari itulah. Ada cerita dalam tu tafsir At-Tabari ni. Jadi itu saja kisah tentang pertukaran arah kiblat. InsyaAllah kita akan cerita tajuk yang lain selepas daripada ni, tajuk-tajuk lain dan kisah-kisah yang lain insyaAllah.